Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Sekian, saya atas nama rakyat Janji Melayu tanah lahir yang dicintai. bahwa kemerdekaan penuh kesatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth, seluruh perjanjian yang telah dicapai. Bersatulah kita sebagaimana belum pernah kita bersatu. Perjuangan menuntut merdeka. Tunku perlu jelaskan sesuatu. Adapun negeri ini diterima daripada orang-orang Melayu, maka patutlah diserahkan balik pada orang Melayu. You must work hard at it. I will do my part. Sebab kau tak pandai pikat hati wanita, kan? Apa kau bilang? Ha? Sia-sia je lah usaha kita bantah Melayan Union kalau kita longgarkan kerajaan. For the last time, they are not going. Cinta. Hai, Assalamualaikum. Okey, nama saya Muhammad Idahan bin Maisa. Hai, saya Nur Atirah binti Fatullah. Assalamualaikum, my name is Azim bin Muhammad Nazri. Assalamualaikum, my name is Nur Nazari binti Azizul. Pada hari ini kami nak buat sedikit movie review tentang filem Hati Malaya 1957 arahan Suhaimi Baba. Filem ni menceritakan tentang perjuangan orang-orang Melayu dalam menuntut kemerdekaan untuk tanah Melayu ni lah. Okey, jadi jom saksikan. Saya akan ceritakan tentang 4 buah watak, iaitu 2 watak yang dilakonkan oleh Maya Karin, iaitu watak Salmi dan Normala, dan 2 lagi watak yang dilakonkan oleh Rusdi Ramli, iaitu watak Hali dan Zahari. Okey, watak pertama yang saya akan ceritakan ialah watak Salmi yang dibawakan oleh Maya Karin. Watak Salmi merupakan watak seorang perempuan moden dan merupakan salah seorang daripada 4 orang penulis buku Hati Malaya 1957. Okay, watak Salmi merupakan watak seorang wanita yang sangat komited dengan kerja dia. Saya dapat dilihat Salmi merupakan fotografer dalam tim penghasilan buku Hati Malaya 1957. Dan daripada awal filem ni, Salmi dilihat pergi ke pelbagai lokasi bersejarah untuk mengambil gambar lokasi-lokasi tersebut untuk disertakan dalam buku Hati Malaya 1957. Dan Salmi juga ditunjukkan sebagai seorang wanita yang bangga dengan budaya yang diamalkan di Malaysia, iaitu dengan menggayakan busana tradisi. Di dalam filem ini ada satu babak yang menunjukkan Salmi menggayakan busana kebaya di tempat kerja ketika tim penghasilan buku Hati Malaya 1957 ni bertungkus lumus menjalankan tugas mereka. Dan watak Salmi juga dilihat sebagai seorang wanita yang berkarisma apabila ada satu babak di mana terdapat perselisihan faham di antara Hali dan Salmi, dan Salmi tidak berdiam diri, malah dia pergi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Hali secepat mungkin. Okey, sekarang saya akan ceritakan tentang watak kedua yang dibawakan oleh Maya Karin, iaitu watak Normala. Okay, watak Normala merupakan watak seorang wanita di zaman ketika tanah Melayu masih mencari kemerdekaan, dan watak Normala merupakan watak seorang wanita yang sangat berminat dengan aktiviti politik. Dan di dalam filem ini abang kepada Normala ditampilkan sebagai seorang yang sangat aktif di dalam aktiviti berpolitik dan pernah ditangkap kerana aktiviti berpolitik tersebut. Dan daripada awal filem, Normala merupakan seorang pengikut kepada ON yang merupakan pengasas kepada UMNO, dan Normala telah bertukar arah kepada Tunku Abdul Rahman kerana pada ketika itu ON telah mencadangkan supaya orang Melayu mendapatkan kemerdekaan bersama dengan bangsa-bangsa bukan Melayu yang ada di tanah Melayu pada ketika itu. Dan
Normala tidak setuju dan dia telah berpindah arah kepada Tunku Abdul Rahman yang pada ketika itu menjanjikan untuk orang Melayu mendapatkan kemerdekaan bersama dengan orang Melayu sahaja. Okay, ada satu babak yang dapat kita lihat di mana Normala merupakan seorang wanita yang sangat berjiwa patriotik, di mana pada ketika Tunku Abdul Rahman mengumumkan bahawa beliau dan beberapa orang-orang besar akan pergi ke England untuk mendapatkan kemerdekaan, tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menampung mereka di sana. Dan pada ketika itu Normala telah menggerakkan orang-orang Melayu supaya tolong Tunku dan orang-orang besar tersebut untuk kumpul duit supaya dapat pergi ke England untuk mendapatkan kemerdekaan. Watak seterusnya yang saya akan ceritakan ialah watak Hali yang dibawakan oleh pelakon Rusdi Ramli. Watak Hali merupakan watak seorang pemuda di zaman moden yang merupakan ketua kumpulan kepada kumpulan penghasilan buku Hati Malaya 1957. Di dalam filem ni Hali ditampilkan sebagai seorang yang sangat profesional, di mana dia berjaya mengasingkan hal peribadi dan hal kerja dia. Dalam filem ni ada satu konflik di mana Hali mempunyai masalah kewangan bila dia tak cukup duit untuk membeli rumah yang digunakan oleh ahli kumpulan dia sebagai pejabat untuk penghasilan buku Hati Malaya 1957. Hali dia tak bagi tahu masalah ni kepada ahli kumpulan lain kerana masalah yang dihadapi merupakan masalah peribadi dan dia tidak membebankan ahli kumpulan lain dengan masalah tersebut. Watak kedua yang dibawakan oleh Rusdi Ramli dalam filem ni ialah watak Zahari. Zahari merupakan seorang pemuda di zaman ketika tanah Melayu sedang mencari kemerdekaan. Dalam filem ni Zahari ditunjukkan sebagai seorang yang bercita-cita tinggi dan sangat berminat dengan politik. Zahari pernah hadir ke sebuah interview tetapi digagalkan atas alasan dia merupakan anak seorang pekebun, dan Zahari pada ketika itu bercita-cita untuk menjadi seorang peguam dan dia ingin belajar undang-undang. Dan setelah digagalkan di interview tersebut, Zahari telah menjadi seorang wartawan sementara dan bergiat aktif dalam kegiatan politik. Dalam filem ni Zahari merupakan seorang pengikut ON dan dia nak tuntut kemerdekaan dengan bangsa lain kerana pada ketika itu cara untuk mendapat kemerdekaan dengan cepat adalah dengan mencapai kemerdekaan dengan bangsa-bangsa lain iaitu India dan China di tanah Melayu. Kerana pada ketika itu pembesar-pembesar British menjanjikan orang Melayu kemerdekaan sekiranya mereka berjaya untuk menyamaratakan kedudukan kaum lain di tanah Melayu. Dan walaupun ON tidak dapat menunaikan janji dia pada awal filem ni, yang mana dia nak tuntut kemerdekaan dengan orang Melayu sahaja, tapi Zahari tetap setia dengan perjuangan ON kerana dia percaya bahawa ON merupakan orang pertama yang menggerakkan orang Melayu di tanah Melayu dan mengumpulkan orang-orang Melayu supaya bersatu padu di tanah Melayu ni untuk mencapai kemerdekaan. Filem Hati Malaya 1957 ni walaupun dia berlatar belakangkan sejarah kemerdekaan, ada kisah cinta yang diselitkan dalam filem ni, iaitu kisah cinta antara Normala dan Zahari. Normala dan Zahari ni diorang bercinta tetapi berbeza pendapat politik. Dan dalam
filem ni ada satu babak di mana Zahari telah melamar Normala, tapi ketika itu mereka mempunyai masalah dalam hubungan mereka kerana Normala telah berpindah arah kepada Tunku Abdul Rahman punya perjuangan dan tidak lagi menyokong On. Dan pada ketika itu Zahari telah pun mengalah dan hormat perjuangan dan haluan Normala, dan dia tidak pun memaksa Normala untuk menyokong On. Dan kisah cerita diorang ni berterusan walaupun ada masalah, sampailah lepas Tanah Melayu dapat kemerdekaan. Dan lepas Tanah Melayu dapat kemerdekaan, diorang punya kisah cinta tu pun bersambung. Pelakon yang kedua ialah Sharifah Amani. Sharifah Amani memegang dua watak, yang pertama ialah Ani dan yang kedua ialah Aisyah. Ani merupakan seorang penyelidik. Dia berwatakkan periang. Ani merupakan rakan karib kepada Sal, Halil dan juga Rafiq. Dalam mentarbitkan buku 1957 Hati Malaya, tugas Ani ialah membuat laporan dan menyelidik mengenai latar belakang sejarah. Selain itu, dia juga menolong Sal dalam menangkap gambar-gambar yang berkaitan dengan sejarah. Watak kedua yang disandang oleh Sharifah Amani ialah Aisyah. Aisyah merupakan seorang yang tegas. Dia merupakan adik kepada Zahri. Aisyah mempunyai perasaan kepada Rozan. Sewaktu Mala dan Zahri meluahkan perasaan, Rozan terdengar perbualan mereka. Kemudian Rozan menceritakan perasaan sedihnya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah berkata bahawa akan ada seorang yang lebih baik akan menggantikan tempat Mala. Malam sekali Rozan tidak menyedari bahawa Aisyah menyukai dirinya. Aisyah juga merupakan salah seorang daripada yang menyertai nyanyian lagu Negaraku dan juga kemerdekaan negara. Akhir sekali, dia juga merupakan salah seorang yang memberi sokongan kepada pemimpin negara dalam memperjuangkan kemerdekaan seperti Tunku Abdul Rahman dan juga Tun Sin On. Pelakon yang keempat ialah Adlin Ahmad Ramli. Dia memegang watak sebagai Rohzan dan juga Rafiq. Rozan merupakan seorang guru. Beliau bertugas rumus dalam menyebarkan berita mengenai penghapusan Malaya Union bersama-sama dengan Zahari. Rozan menyukai Mala, tetapi Mala menyukai Zahari. Kisah cinta mereka terhalang disebabkan Mala menyukai Zahari. Beliau pernah berkata kepada Mala bahawa dia akan menggantikan tempat Zahari jika Mala dan Zahari tidak sehaluan. Tetapi Mala menolak permintaannya. Rozan juga merupakan seorang yang bersemangat patriotik. Dia berada dalam nyanyian lagu Negaraku dan juga kemerdekaan negara. Dia menyokong Tunku Abdul Rahman dalam memerdekakan negara. Watak kedua yang disandang oleh Adlin Ahmad Ramli ialah Rafiq. Rafiq merupakan seorang pelukis grafik. Dia merupakan seorang yang periang dan suka membuat lawak. Rafiq seorang yang suka memberi teka-teki kepada Mala, Halil dan juga Ani. Aisyah teka, siapa cakap? Encik Ani, silakan Encik Ani. Rafiq sangat pandai dan mahir dalam sejarah. Cuba jawab, silakan. Semua teka-teki yang diberi ialah berkaitan dengan sejarah. Ya betul! Beliau bersama-sama menerbitkan buku 1957 Hati Malaya bersama dengan Halil, Ani dan juga Sal, dan mereka bersepakat untuk meneruskan kejayaan ini dengan menerbit buku-buku yang lain. Okey, seterusnya saya nak review tentang karakter Tunku Abdul Rahman yang dilakonkan oleh Muhammad Kamaruzaman Taib. Okey, kalau kita lihat Tunku Abdul Rahman ni dia punya kemasukan karakter dia pada babak
di mana ada clash lah di antara Tunku Abdul Rahman dengan pihak Datuk Onn Jaafar, di mana Tunku Abdul Rahman ni dia tak setuju lah dengan cara Datuk Onn Jaafar yang memimpin UMNO untuk melambatkan proses kemerdekaan tu, sedangkan Tunku Abdul Rahman ni dia nak mempercepatkan kemerdekaan. Katanya bila kemerdekaan ni tak dipercepatkan, maka orang putih ni masih berkuasa lah dekat Tanah Melayu. Jadi fahaman Tunku Abdul Rahman ni dia berbeza dengan Datuk Onn Jaafar. Tapi Datuk Onn Jaafar ni dia kata Tanah Melayu ni masih tak bersedia untuk merdeka. Apa yang saya sukalah tentang karakter Tunku Abdul Rahman ni, beliau ni seorang yang positif. Walaupun dia masih tak bersetuju dengan cara ON yang mengatakan Tanah Melayu ni masih tak bersedia untuk merdeka, tapi dia masih mengharapkan benda yang baik oleh ON dan UMNO untuk lakukan yang terbaik bagi Tanah Melayu. Sebab tu beliau dipilih untuk menjadi Yang di-Ketua UMNO, di mana ada pegawai MCS ini menyatakan hasrat mereka untuk tidak menyokong perjuangan UMNO di bawah Tunku, tetapi Tunku masih bersikap positif dan tersenyum dan mengatakan mereka tidak memerlukan sokongan MCS pun, dan benda ini tak mematahkan semangat Tunku Abdul Rahman untuk meneruskan perjuangan UMNO tersebut. Dan juga karakter Tunku Abdul Rahman ni kita dapat lihat dia seorang yang happy go lucky. Dia suka ketawa bila mana contoh kita tengok Tun Abdul Razak mengajak beliau untuk masuk dalam dunia politik, tapi beliau sindirlah Tunku Abdul Razak balik. Macam walaupun dalam keadaan serius, contoh wakil UMNO mari ke rumah beliau untuk menunjuk beliau masuk ke dalam dunia politik menggantikan ON, Tunku Abdul Rahman ni masih boleh gelak lagi lah. Dia seorang yang kita dapat lihat seorang yang positive minded. Dia seorang yang merendah diri. Walaupun beliau ni seorang anak keturunan raja, tapi rendah diri itu masih tinggi dalam diri beliau bila mana Tun Abdul Razak mencadangkan beliau untuk menjadi calon sebagai presiden yang di-Ketua UMNO, tapi beliau masih tidak mahu untuk menjadi calon. Sebaliknya mencadangkan Tun Abdul Razak sendiri untuk menjadi calon. Beliau juga sangat dedikasi dalam perjuangan UMNO itu sendiri apabila beliau menggadaikan harta pusaka beliau untuk dijadikan sebagai bantuan kewangan kepada UMNO, di mana waktu itu UMNO mengalami kekurangan daripada segi dana. Dalam kes Natrah juga beliau ingin membantu, mengatakan yang kita harus membantu sesama Islam, dan beliau sanggup meminta bantuan rakannya David Marshall Peguam untuk menyelesaikan kes Natrah tersebut. Pembawaan watak daripada Muhammad Kamil Zaman ni sebagai Tunku Abdul Rahman ni sangat baik. Macam seolah-olah kita lihat Tunku Abdul Rahman itu sendiri dengan cara beliau bercakap, dengan cara semangat yang ditunjukkan oleh Kamil Zaman itu sendiri. Dan banyak lagi lah aspek yang beliau lakukan tu memang saya kata memang saya bagi 5 star lah. Seterusnya saya nak review tentang karakter Datuk Onn Jaafar yang dilakukan oleh Zafrul Nordin. Babak pertama yang ditonjolkan oleh karakter ini pada tahun 1946, di mana perbincangan antara rakan Datuk Onn Jaafar, Anwar Malik, dalam menubuhkan United Malay Organisation UMO menentang penubuhan Malayan Union itu sendiri. Apa yang kita dapat lihat daripada karakter Datuk Onn Jaafar ini adalah beliau seorang yang bersemangat lah untuk memperjuangkan hak-hak orang Melayu yang ditindas oleh penjajah dan membentuk pertubuhannya sendiri iaitu UMNO. Ada satu babak ni di mana Datuk Onn Jaafar dituduh sebagai gila kuasa atas jawatan Timbalan Pesuruhjaya Tinggi. Walaupun macam tu, semangat Datuk Onn Jaafar ni masih kekal utuh lah dan tidak jatuh. Malah beliau mengatakan sanggup untuk menurunkan jawatan beliau sebagai Menteri Besar Johor dan meneruskan perjuangan UMNO itu sendiri dan fokus terhadap pertubuhan itu tersebut. Macam Datuk Onn Jaafar ni, fahaman dia mengatakan bahawa Tanah Melayu ni sebenarnya tak bersedia lagi untuk merdeka. Sebab Datuk Onn Jaafar ni dia nak mengumpulkan dahulu orang-orang Melayu ni, orang-orang Melayu yang boleh memimpin negara
dan bersedia. Kalau dah orang-orang Melayu ni dah cukup dengan segala ilmu dan bersedia untuk mentadbir negara, barulah Dato' Onn Jaafar ni memimpin UMNO untuk menuntut kemerdekaan. Dato' Onn Jaafar ni juga dia seorang yang berfikiran terbuka. Bila mana beliau bersetuju untuk melonggarkan kerakyatan dan ingin memasukkan orang bukan Melayu ke dalam pertubuhan UMNO. Tetapi cadangan beliau ni dibawa masuk ke Mesyuarat Agung UMNO, dan ahli-ahli UMNO tersebut tidak menyokonglah cadangan beliau, malah menuduh dan memfitnah beliau sebagai tali barut Inggeris. Sebabkan tuduhan yang dikenakan terhadap Dato' Onn Jaafar ni, beliau macam putus asa lah nak pegang dah jawatan dalam UMNO tersebut. Dan sekali lagi dalam Mesyuarat Agung, beliau sekali lagi memujuk orang-orang Melayu untuk terima cadangan tersebut, malah hasilnya juga tetap sama. Jadi untuk kali kedua tu memang Dato' Onn Jaafar memang buat keputusan lah untuk letak jawatan dan suruh ganti dengan orang lain lah. Kita dapat lihat walaupun Dato' Onn Jaafar ni dah keluar UMNO, tapi perjuangan dalam diri dia tu memang tetap diteruskan lah. Dia tubuhkan persatuan baru iaitu IMP. Memang Dato' Onn Jaafar ni seorang yang sangat berdedikasi lah, sangat bermatlamat tinggi. Dia memandang jauh untuk membantu orang-orang Melayu, untuk membantu juga orang bukan Melayu dalam menuntut kemerdekaan. Untuk lakonan Safranuddin sebagai Dato' Onn Jaafar ni memang sangat baiklah, memang mantap. Beliau sangat menjiwailah karakter Dato' Onn Jaafar itu sendiri. Memang kenalah dengan jiwa saya sebagai penonton yang kita tengok filem yang menceritakan perjuangan Tanah Melayu ni. Memang mantap lah lakonan dia. Okay, seterusnya Anwar Malik yang dilakukan oleh Azhar Sulaiman. Jadi siapa Anwar Malik ni? Okey, Anwar Malik ni adalah sahabat kepada Dato' Onn Jaafar. Okay, kita boleh lihat Anwar Malik ni di babak pertama sama juga dengan Dato' Onn Jaafar, di mana babak mereka membincangkan untuk menubuhkan UMO. Anwar Malik ni lah orang yang mencadangkan nama UMO itu, United Malay Organisation, kepada Dato' Onn Jaafar, dan mereka terus bersetuju dengan cadangan Anwar Malik ni. Apa yang saya suka lah tentang Anwar Malik ni ialah beliau seorang sahabat yang sangat baik dan setia kepada kepimpinan Dato' Onn Jaafar dalam UMNO. Kalau kita lihat bila mana ada saja mesyuarat, kempen-kempen yang dilakukan oleh Dato' Onn Jaafar, Anwar Malik ni mesti ada. Sekala perbincangan di rumah ataupun di mana-mana, Anwar Malik ni mesti ada. Dia akan terus bersama dengan Dato' Onn Jaafar untuk memimpin UMNO. Kalau macam ada protes ke terhadap Dato' Onn Jaafar, memang Anwar Malik ni yang akan bangun dan melawan mereka-mereka yang protes. Memang kita dapat lihat lah, Anwar Malik ni memang seorang yang sahabat yang sangat bagus dan orang kanan Dato' Onn Jaafar yang memang sangat amanah dan setia lah terhadap kepimpinan beliau, kepimpinan UMNO tu sendiri. Pelakon yang ke-8 adalah Nur Azhar Murad. Nur Azhar Murad telah memegang watak Tun Abdul Razak di dalam cerita 1957 Hati Malaya. Tun Abdul Razak adalah seorang yang telah menawarkan dan memujuk Tunku Abdul Rahman untuk memimpin parti UMNO apabila Tun Hussein Onn meninggalkan parti UMNO. Tun Abdul Razak juga adalah orang yang bersama-sama menemani Tunku Abdul Rahman untuk pergi ke London bertemu dengan pihak British untuk menuntut kemerdekaan Tanah Malaya pada ketika itu. Disebabkan pihak British tidak mahu ke Tanah Melayu untuk berunding tentang kemerdekaan kerana mereka tidak mahu berurusan dengan Tunku Abdul Rahman, tetapi mereka hanya ingin berurusan dengan Tun Hussein Onn yang pada ketika itu telah meletakkan jawatannya sebagai pemimpin parti UMNO. Disebabkan itu, Tun Abdul Razak telah menemani Tunku Abdul Rahman untuk ke London demi menuntut kemerdekaan Tanah Melayu pada ketika itu. Seterusnya, pelakon yang ke-9 adalah Nanu Baharudin yang memegang watak sebagai Datin Sharifah Roziah. Datin Sharifah Roziah merupakan isteri kepada Tunku Abdul Rahman. Beliau juga adalah ibu angkat kepada dua orang budak iaitu Ang dan juga Mek. Ang dan juga Mek adalah anak kandung Meriam, iaitu
seorang wanita yang meninggal disebabkan penyakit malaria. Oleh itu, Datin telah mengambil Ang dan Mek sebagai anak angkat mereka. Kemudian, kepribadian Datin adalah beliau sangat taat setia kepada Tunku Abdul Rahman walaupun di mana Tunku Abdul Rahman pergi. Sebagai contoh, apabila Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi ketua UMNO, pemimpin UMNO, pada ketika itu UMNO tidak mempunyai dana yang cukup untuk meneruskan operasi kerja-kerja UMNO. Kemudian pada tahun 1951 di Jalan Argil, Pulau Pinang, di sana terdapat harta pusaka milik Tunku Abdul Rahman, dan di dalam cerita tersebut 1957 Hati Malaya, Tunku Abdul Rahman telah memikirkan untuk menggadaikan harta pusaka miliknya. Pada ketika itu Datin bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman di sisinya. Tetapi Datin telah menawarkan gelang emas untuk digadaikan demi mencari dana untuk meneruskan operasi kerja-kerja UMNO. Di sini kita dapat lihat bahawa Datin adalah seorang yang sangat taat dan setia kepada Tunku Abdul Rahman. Tak apa. Kita berdoa. Pelakon yang ke-10 ialah Ikram Dinzli yang menyandang watak sebagai Haji Ahmad Badawi. Haji Ahmad Badawi adalah seorang ulama di tanah Melayu, dan jika kita melihat di dalam cerita tersebut, cara pemakaian Haji Ahmad Badawi juga menunjukkan bahawa beliau seorang ahli agama yang kuat. Haji Ahmad Badawi adalah seorang yang menyokong kepada Tun Hussein On dan juga Tunku Abdul Rahman. Tetapi apabila Tun Hussein On ingin memaklumkan kepada orang-orang Melayu bahawa pihak British ingin menuntut hak mereka ke atas tanah Melayu, Haji Ahmad Badawi telah menentang sekeras-kerasnya bersama dengan orang kuat yang lain yang telah menyebabkan Tun Hussein On meletakkan jawatannya sebagai pemimpin parti UMNO pada ketika itu. Haji Ahmad Badawi sangat menyokong dengan tindakan Tunku Abdul Rahman yang ingin pergi ke London untuk menuntut kemerdekaan ke atas tanah Melayu daripada pihak British.